Okey, baik. Pastinya tahun baru ini kita nak memberikan perkongsian yang lebih terkini dan juga bermanfaat untuk anda semua. Jadi kita nak buka lembaran baru untuk pengetahuan anda semua. Terutamanya apabila kita cakap dalam sektor perindustrian. Sebenarnya kita nak modernkan ni ada banyak sebenarnya yang perlu diambil kira, terutamanya berkenaan dengan alam sekitar. Jadi bagaimana sebenarnya kaitannya perindustrian dan juga alam sekitar ini, dan bagaimana sebenarnya kita boleh mengimbangkan kedua-dua perkara ini bergerak seiring. Kita bersama dengan seorang tetamu di studio untuk kita bercakap berkenaan Green Lifestyle 2023. Kita bersama dengan Datuk Dr. Insinyur Guntur Tobeng selaku pengarah urusan Gading Kencana Sdn Bhd. Datuk juga merupakan Naib Presiden Persatuan Industri Fotovoltaik Malaysia dan Profesor Adjung Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Prof, terima kasih sama kita hari ini. Saya difahamkan Prof ni sebenarnya banyak bergiat aktif terutamanya di institut-institut pengajian untuk menyediakan pelajar lah, terutamanya ke arah perindustrian yang lebih sihat. Kita bukan nak cakap pasal minda sihat je tahun 2023 ni, industri pun kena sihat juga ya, Prof. Okey, jadi kita bercakap berkenaan Green Lifestyle 2023 ni, apakah keutamaan yang diberikan ialah yang dikhususkan untuk pelajar-pelajar ini sebenarnya? Okay. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia akan menjemput saya untuk berkongsi pandangan, idea dan cadangan harapan untuk tahun 2023. Yang pertama sekali, bila kita cerita tentang green lifestyle ni, the buzzword in the industry now is about decarbonization. Selalu orang cakap decarbonization. Jadi kalau baru-baru ni di UNFCCC COP27 di Sharm el-Sheikh di Egypt pun dibincangkan tentang bagaimana nak mengurangkan pelepasan karbon ke udara, greenhouse gas ke udara. Yang pertama sekali bila cakap decarbonization ni, apa dia? Decarbonization ni nombor satu, mengurangkan pelepasan gas rumah kaca atau gas rumah hijau. Yang pertama. Yang kedua ialah menghapuskan CO2 emission at all dalam proses pembuatan dan juga dalam proses penjanaan tenaga elektrik. Jadi kita kena tahu di Malaysia ni gas rumah kaca yang paling banyak dilepaskan ialah dalam sektor tenaga. 80% daripada sektor tenaga. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita kena faham dan kena tahu. Dan kenapa kita nak buat perubahan ni? Kerana pelepasan gas rumah kaca ni akan menyebabkan kepada perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ni akan seterusnya menyebabkan kepada banjir kilat, kepala air, tanah runtuh dan sebagainya. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita memerlukan kerjasama daripada pengguna, sektor perniagaan, sektor kerajaan dan juga komuniti. Dan kita memerlukan satu ekosistem yang sesuai supaya kita dapat menangani masalah ini dari masa ke semasa, dan especially tahun 2023 ni kita nak mengatasi cabaran ini dengan lebih holistik supaya dia dapat diselesaikan, dapat menangani malah bencana atau malapetaka yang berlaku ini dapat dikurangkan diuruskan dengan baik. Jadi bila nak cakap pengurusan bila dalam sektor perindustrian ini, terutama dalam konteks decarbonization ni, memerlukan teknologi-teknologi yang terkini. Ialah sebab kita sebelum ni perindustrian dah ada yang asas ni tu, bangunan dan sebagainya, struktur binaan dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang perlu diperhalusi untuk kita bergerak ke arah decarbonization ini. Apakah langkah yang pertama sekali yang diberikan keutamaan sekarang ni, Pak? Ini soalan yang baiklah, Su. Yang pertama sekali bila kita cerita tentang green lifestyle ni, kita cerita tentang energy efficiency dan renewable energy. Dalam keadaan konteks kita sekarang ni, kita berdepan dengan krisis tenaga. Krisis tenaga ni maknanya kos bahan api meningkat dengan begitu ketara. Harga coal, kita punya generation kebanyakannya datang daripada arang batu, dan kenaikan harga arang batu sebanyak 40% tu telah meningkatkan kos penjanaan. Bila kos penjanaan meningkat, menyebabkan suruhan kerajaan Malaysia terpaksa membuat pelarasan elektrik baru-baru ini. Dan pelarasan elektrik itu memberi dua benefit. Dua kaedah. Pertama sekali, untuk pengguna domestik dibagikan diskaun 2% per unit. Jadi setiap kali kita pakai elektrik, kerajaan bayar 2 sen. Jadi itu maknanya kalau dari segi kerajaan yang menguruskan dana kerajaan, dana rakyat ni, dia terpaksa bagi subsidi 2 sen untuk kegunaan yang digunakan. Dan untuk sektor industri pula, untuk kategori tarif E
industri E, E1 itu dan commercial C, C1 itu dia terpaksa dikenakan surcharge sebanyak 20 sen per unit. Jadi pengenaan ini menyebabkan kos pengeluaran itu meningkat. Jadi dia akan menyebabkan inflasi dan sebagainya. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita mencadangkan supaya green lifestyle ni salah satu cara yang boleh digunakan untuk mengurangkan, sebab kurangkan penggunaan tenaga elektrik merupakan pengurangan penggunaan jejak karbon. Bila jejak karbon dapat dikurangkan, kos pun akan dikurangkan. Jadi bukan kalau kita kita guna banyak tenaga elektrik itu akan lebih baik, tapi dia akan membakar lebih banyak lagi karbon, dan bila arang batu dibakar dengan banyaknya, maka pelepasan karbon itu pun meningkat. Jadi salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah nombor satu, kita gunakan kaedah kecekapan tenaga, iaitu mengurangkan bil elektrik. Ataupun kalau tak pakai, kita tutup. Ataupun kalau kita nak beli barang-barang elektrik di rumah, kita beli barang-barang elektrik yang ada standard rating. Kita ada rating 5 bintang, 4 bintang dan sebagainya. Dan untuk itu kerajaan ada bagi subsidi untuk beli. Kalau siapa beli barang-barang yang ada bintang ni, dia dapat rebate daripada Suruhanjaya Tenaga. Jadi ini merupakan cara-cara yang bagus. Dan satu lagi, kalau kita tengok kecekapan tenaga ni, kerja dia tak susah, senang. Pertama sekali kita buat energy audit. Baru-baru ni saya dengan MPC, Malaysia Productivity Corporation, bawah Nexus untuk hotel, kita kaji. Dan bila dari situ kita dapati bahawa untuk operator hotel, kos operasi dia ialah 20% daripada kos tenaga elektrik. Dan kita baru-baru ni ada juga perbincangan dengan Suruhanjaya Tenaga dan juga dengan SEDA untuk memberikan grant untuk buat energy audit. Cuma perlu diubah sedikit garis panduan yang diberikan kepada siapa yang layak memohon itu. Dan kita ada 4,000 hotel di dalam Malaysia. Daripada 4,000 hotel tu, 3,000 hotel ada bajet hotel. Dan bayangkan kalau kita dapat kurangkan kos elektrik kepada bajet hotel melalui energy audit grant ini. Dan daripada energy audit grant ini, kita akan bagi laporan penjimat energy saving measure. Satu, no cost. Satu, low cost. Satu, high cost. Jadi untuk capai kepada keadaan ini, kita perlukan buat perubahan itu. Dan ini dapat, selain daripada mengurangkan karbon, dia juga dapat melonjakkan lagi keuntungan, melonjakkan lagi ekonomi dalam sektor industri perhotelan dan dapat membantu dengan lebih baik. Jadi kalau ada yang pengurusan hotel yang menonton sarankan kita pagi ini, bolehlah menghubungi Malaysia Productivity Corporation untuk mendapatkan keterangan lanjut. Okey, baik. Inilah kesempatan sebenarnya kita kongsikan berkenaan topik ini bersama dengan Prof dengan penonton Saat Pagi Malaysia pada pagi ini kan. Bila kita bercakap berkenaan dengan ialah untuk green lifestyle ini, ialah kita dah sentuh juga penggunaan daripada sektor perindustrian dan sebagainya, umpamanya perhotelan yang Prof sebutkan seketika tadi. Tapi kesedaran juga perlu daripada ialah daripada rumah, daripada yang kecil ni, sebab kalau kita tak ada kesedaran daripada yang kecil ni, dia akan apabila terkumpul dia jadi besar juga kan, dia akan menyumbang juga. Jadi apa yang dilaksanakan oleh ialah pihak Prof sini untuk memastikan kesedaran itu? Dari segi domestik, pelanggan domestik, dalam program energy efficiency kita boleh buat sendiri, audit sendiri dan sebagainya, gunakan lampu LED di rumah, gunakan peralatan perkakasan elektrik yang ada rating dan sebagainya. Selain daripada itu, selain daripada energy efficiency, renewable energy juga satu pendekatan yang baik, tenaga solar umpamanya. Kerajaan kita ni cukup prihatin. Dia bagi peluang pada isi rumah, pelanggan domestik untuk pasang solar panel di rumah dan dapat ekspor tenaga elektrik kepada grid, kepada TNB. Dan bila malam nak pakai balik, kita guna balik sebab tenaga solar jana waktu siang je. Jadi menggunakan pendekatan ini, dia dapat bagi penjimatan kos elektrik sehingga 80 hingga 90% sebulan. Jadi ini satu peluang yang perlu direbut oleh customer sektor domestik. Dan kita tengok peluang ini kurang mendapat sambutan daripada sektor domestik. Kita tahun 2021 kebarangkalian punca itu? Daripada 2021 kerajaan bagi 100 megawatt untuk diambil. Sekarang ni tahun 2023 baru dalam 35 megawatt habis. Jadi kita kaji dan kita buat kajian dari Persatuan Industri Fotovoltaik, kita kaji dan kita berarti nombor satu ialah galakan yang kurang ialah dari segi kos permulaan yang tinggi. Jadi kos tu kita dah bincang dengan pihak
pihak bank, kita ada credit card, boleh bayar secara pinjaman dan boleh bayar secara ansuran melalui beberapa syarikat kewangan. Satu. Yang kedua, kita juga buat cadangan kepada pihak kerajaan supaya memberikan tax rebate kepada siapa yang pasang di rumah. Ini kebetulan bajet baru yang akan dibentangkan, kita mohon kepada Menteri Kewangan untuk bagi pelepasan cukai, rebate dan sebagainya supaya menggalakkan lebih ramai isu rumah memasang solar panel di rumah. Dan yang ketiga sekali, kita nak tengok supaya ada juga pelanggan-pelanggan kata, boleh tak saya kongsi dengan jiran saya? Saya nak pasang semua tak mampu kan. Sebab domestik penggunaan ni tak sebanyak industri. Tak banyak. Lepas tu kalau pemasangan 15,000, boleh tak saya kongsi dengan saya punya jiran? Ini satu platform baru yang kita boleh teroka lah. Jadi kita minta kerajaan supaya tengok dengan lebih serius lagi bagaimana nak melaksanakan peer to peer. Program ni semua dah dibuat di luar negara. Cuma kita nak buat di Malaysia supaya kalau tak mampu seorang, buat dua orang. Kalau seorang tak ada duit yang sebanyak itu sekarang, boleh buat pinjaman. Selain daripada itu, kita pun juga cadangkan kepada kerajaan supaya instead of bayar duit, kita potong daripada kos tu, kita bagi penyematan daripada bil elektrik. Maknanya, katalah kita pasang solar panel dan bayaran bulanannya ialah 300 sebulan dan bil elektrik kita ialah RM500 sebulan, penyematan RM350. Potong dari situ. Daripada kita bayar bil elektrik secara penuh, kita ambil elektrik dan dapat solar panel sekali dengan situ. Jadi ini cadangan yang kita kemukakan pada kerajaan dan kita harap dapat dipertimbangkanlah kerajaan dengan sistem yang baru ni. Yang kedua ni kita tengok lagi sektor Nova. Nova ni adalah sektor komersial dengan industri. Ini sektor yang agak serius sebab peluang pekerjaan yang dijana pun sangat tinggi di sini dan kalau dia rugi dia akan tutup. Jadi sektor ini merupakan sektor yang paling pantas pick up. Kerajaan bagi 300 megawatt kuota, habis direbut. Bagi lagi 300 megawatt, sampai hari ini tinggal lagi 150 megawatt. Cepat. Jadi dalam sektor ini mereka boleh beli secara terus solar panel itu ataupun mereka boleh menggunakan konsep solar energy purchase. Syarikat boleh invest ke dalam solar panel itu dan kita jualkan tenaga solar itu kepada pemilik bangunan itu pada harga yang lebih rendah daripada tarif elektrik. Sebab hari ini kalau kita tengok, tenaga boleh baharu ni, kos penjanaan dia lebih rendah daripada kos tenaga fosil. Dengan peningkatan fosil yang tinggi, yang harga gas yang tak stabil, ini menunjukkan bahawa kalau kita gunakan tenaga boleh baru ni, dia merupakan satu penyelesaian kepada ni. Dan untuk sektor kerajaan pula, kita pun hairan. Kerajaan menyediakan 100 megawatt untuk sektor bangunan government untuk kerajaan dan agensi. Tapi permohonan itu sangat rendah, baru 20 megawatt hingga 30 megawatt. Jadi sektor ini juga perlu dipercepatkan supaya boleh dihabiskan dan kita boleh tambah lagi. Dan kalau kita tengok hari ini, sektor tenaga solar merupakan satu sektor yang sudah holistik dan matang. Kita ada pengalaman, kita ada kepakaran. Kita ada pengalaman untuk desain sistem daripada 10 megawatt hingga ke 100 megawatt. Dan kita pun merupakan negara pengeluar solar panel yang ke-6 terbesar di dunia. Jadi pekerjaan di sini pun ada 16,000 lebih peluang pekerjaan sudah pun bekerja dalam sektor ini. Jadi namun kita tengok penetration, campuran tenaga yang masuk ke grid dalam daripada tenaga boleh baru ni cuma 2%. Jadi kita nakkan supaya diperbanyakkan lagi, diperkurangkan birokrasi dan diberikan kemudahan yang lebih. Kalau siapa nak pasang bumbung kat rumah, pasanglah. Kan tak payah lagi nak go through proses yang rigid, yang lama dan panjang sebagainya, supaya lebih ramai orang dapat faedah penjimatan bil elektrik dan juga mendapat mengurangkan jejak karbon bagi negara kita. Jadi ini satu pendekatan yang penting yang kita boleh buat untuk tahun 2023. Pada Prof sendiri, adakah dasar-dasar kerajaan yang sedia ada sekarang ini mencukupi untuk kita memberikan galakan ataupun pengenalan terhadap penggunaan sistem yang lebih efisien ini? Ya, saya mengucap tahniah pada kerajaan kerana sentiasa proaktif dalam proses untuk menghijaukan atau mengurangkan jejak karbon. Kita ada Akta SEDA, kita ada Akta Tenaga Boleh Baru, kita ada Akta Suruhanjaya Tenaga. Kita juga ada MIDA juga menyediakan insentif Green Tech Financing Scheme. Kita juga sediakan insentif untuk untuk GITA dan GITE. GITA itu Green Tech Investment Tax Allowance, Investment Tax untuk solar, untuk renewable energy dan energy efisien, dibagikan tax rebate kepada mereka. Ini semua galakan-galakan
yang cukup baik untuk meneruskan membangunkan industri ini. Dan kemudian saya nak cerita, nak tambah sikit lagi tentang mekanisme ni. Dulu kita start solar ni, masa kita mula-mula start tahun 2010 dulu, kita ada feed-in tarif. Lepas tu kita ada net energy metering. Lepas tu kita ada solar farm. Bila kita ada large scale solar farm ini, peningkatannya makin tinggi. Jadi penglibatan dalam sektor industri ini makin besar. Dan kita anggarkan 3 bilion daripada pelaburan dalam industri solar itu sudah meningkat sehingga 6 bilion pada hari ini. Jadi hari ini kita capai 3 bilion dan kita jangkakan 6 bilion akan dicapaikan. Dan kerajaan kita pun juga sangat proaktif dengan teknik dan mekanisme yang baru. Sekarang ni kerajaan memperkenalkan satu skim dipanggil Corporate Green Power Program. Kalau dulu kita kata large scale solar, sekarang kita panggil CGPP. CGPP ni apa? CGPP ni ialah Virtual Power Purchase Agreement. Kan? Menarik kan? Virtual Power Purchase Agreement. Macam mana virtual tu? Maknanya hari ini kerajaan Malaysia menggalakkan industri-industri yang berkecakapan tenaga. High quality investment yang memerlukan tenaga bersih. Jadi kalau kilang itu letaknya di Kulim High Tech, solar farm saya letak di Bido, macam mana saya nak jual tenaga kat dia? Jadi kerajaan create satu mekanisme dia panggil Virtual Power Purchase Agreement. Maknanya saya buat solar farm, saya jual pada TNB, dia buka kilang, dia menggunakan elektrik yang banyak, sekarang dia nak offsetkan dia pakai itu. Jadi dia tahu dia guna banyak jejak karbon dia tinggi, untuk mengurangkan jejak karbon tinggi, dia boleh beli saya punya renewable energy certificate untuk mengurangkan jejak karbon, dan dia boleh declare bahawa dia punya carbon footprint sudah rendah sebab dia dah offset dengan saya punya solar farm. Jadi saya jual macam biasa dan dia pun jalan besar. Ini saya tengok baru-baru ni kerajaan membuka kota sebanyak 600 megawatt. Dan paling besar solar farm ialah 30 megawatt. Dan ini merupakan satu kesinambungan ataupun satu kaedah baru. Maknanya kerajaan tak perlu bagi power purchase agreement yang panjang. Kita kata contingent liability yang panjang tu sudah tak ada lagi. Sebab tenaga solar itu dijual pada harga pasaran, new enhanced dispatch arrangement pada harga sistem marginal price, dan seterusnya environment attribute yang ada ni pun juga boleh monetize atau commercialkan dengan memberikan lebih banyak pelabur-pelabur yang memerlukan green energy untuk membuka kilang dan membeli karbon ini terus daripada pengeluar. Ini satu mekanisme yang baik. Dan saya yakinlah kita punya dasar tenaga negara untuk mencapai net zero carbon by 2050 itu akan tercapai. Cuma kita kena kerja lebih cepat sikit. Kerana nampaknya kita perlahan ni. Kita kena lajukan sikit, bukakan lebih banyak tenaga boleh baru, dan kita bagikan lebih banyak, sebab kita kata 2025 kita akan capai 31% penetration kepada grid. 2035 kita akan sampai 40% ataupun 45%. Kalau dulu kita kata dengan sokongan luar, sekarang ni kita kata 45% by 2035 tanpa sokongan luar, dan kita akan terus supaya dia lebih laju dan lebih cepat. Lebih banyak employment boleh masuk, dan ini semua adalah PFI. Private Funding Initiative. Kerajaan cuma bagi kita license dan kita akan ambil pinjaman sendiri, dan pihak bank pun akan suka sebab ada projek yang boleh diberikan bantuan kewangan, dan seterusnya boleh dibangunkan projek-projek solar ini dengan peluang pekerjaan yang begitu banyak sekali. Kita banyak sebenarnya perkara yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan kita tak tahu. Saya rasa Prof kena selalu datang SPM ni untuk kita beri galakan kepada peniaga-peniaga, terutama barangkali SME kan, yang peniaga kecil itu mereka ada mesin yang perlu beroperasi di kilang mereka, walaupun secara kecil-kecil tapi secara kolektif kalau kita kumpul dia menyumbangkan juga pada jejak karbon ini. Mekanisme yang dikongsikan oleh Prof ini, adakah mendapat sebarang inspirasi daripada negara-negara luar yang sebelum ini menggunakan terlebih dahulu teknologi baru ini? Saya nombor satu, saya mesti pujilah kerajaan Malaysia ni sangat bagus dalam mempelopori satu bidang yang baru, especially macam tenaga solar. Pengalaman saya ada pengalaman 23 tahun dalam industri tenaga solar. Sebelum kita mulakan feed-in tarif, kita dah buatkan satu capacity building program. Kita latih 40 syarikat untuk masuk dalam sektor tenaga solar. Kita diajar bagaimana nak design, macam mana nak install, macam mana nak pasang, macam mana nak dapat financing. Kita pergi belajar ke Jerman, ke Spain. Kita study semua. Balik, lepas tu kita buka. Bila kita buka kota bidaan untuk kota solar,
syarikat-syarikat ini dah bersedia. Dia ada yang mampu dan tak mampu. Dan hari ini saya ingat daripada 40 company itu ada 2 company yang mula daripada saya dengan seorang lagi syarikat tu yang kita sama semula kita ikut. Tapi kita dah bersedia. Dan banyak negara-negara luar pun datang ke Malaysia belajar macam mana you buat. How did you do? How did you develop the capacity sampai begini matang dan tinggi ya. Jadi itu yang pertama, persediaan kita tu cukup clear. Apa soalan tadi kata? Mekanisme bagaimana ia boleh mendapat inspirasi pada negara luar? Sebab kita negara Malaysia ni kita beruntung sikit sebab kita terima pancaran sinaran matahari tu setiap masa kalau dibandingkan mereka negara luar kan. Jadi apa bentuk kerjasama barangkali sehingga boleh memberi kerjasama dan juga mematangkan industri tenaga boleh baru ni? Nombor satu, macam tadi, ekosistem kita bagus, kerajaan menyediakan capacity building. Nombor dua, kita belajar daripada Jerman, bagaimana Jerman buat dia punya solar. Sekarang ni negara yang paling banyak menggunakan solar ialah China. Jadi banyak kita beli solar panel daripada China sebab China dan daripada situ Maida pun banyak bagi kelulusan untuk pembukaan kilang-kilang buat solar di Malaysia. Kita ada 6 kilang. Sampai tu kita ada Longgi. Jadi kita ada First Solar, kita ada Jinko, kita ada Hanwha Qcell. Kita pun ada Sun Power. Ini semua syarikat-syarikat gagasi dalam dunia yang dah ada ni. Dan bilangan pekerja yang masuk di sini pun ada 16,200 orang bekerja di kilang-kilang ni. Itu yang di kilang. Yang di segi kita, saya pula dalam downstream, kita pemasang, kita pelabur dan sebagainya, kita ada kurang-kurang pun 15,000 pekerja ni. Setiap megawatt memerlukan 30 orang untuk memasang solar panel. Dan hari ini dengan bangganya kita ada 6 syarikat-syarikat ini yang sudah pun tersenarai di Bursa Malaysia. Maknanya kita ada broken dah senarai. Lepas itu ekspor kita pun maknanya pengalaman pelaburan di luar negara, di Indonesia, di Filipina, di Taiwan, di Bangladesh dan sebagainya pun dah ada kita masuk. Macam saya sign MOU dengan Vietnam, India dan Saudi Arabia. Dan ini semua merupakan perkara baru ya. Sebelum ini kita 30 tahun dulu kita tak pernah fikir pun pekerja jawatan sebagai apa, solar engineer. Solar engineer apa benda tu. Tapi hari ini dah jadi biasa. Dan pelajar-pelajar kita pun semakin pandai ya. Intellectuality kita pun makin tinggi. Kita ada Grid Connect PV Service Designer. Yang ni sistem ni kalau siapa ada sertifikat ni dia boleh praktis engineering design di Asia Pacific. Jadi kalau orang lain pun datang ke Malaysia belajar macam kita buat tu. Jadi ini merupakan pembangunan industri atau ekosistem yang cukup baik untuk kita teruskan. Yang kita minta sebenarnya kerajaan lebih pantas lagi ya. Sebab kita ada NDC National Disclosure itu nampaknya kita agak perlahan dalam transition energy kita. Jadi itu kita kena percepatkan sikit dengan memperbanyakkan lebih banyak lagi penetration of solar energy TBB kepada grid. Prof, kita dah kesentukan masa. Tak sempat nak cerita daripada sektor pendidikan dan sebagainya, apa peranan yang dimainkan oleh pelajar-pelajar ini untuk membantu satu kita. Lagi sebelum saya habiskan ni berkenaan dengan ESG ya. ESG ni satu buzzword yang orang pakai. Environmental, Social and Governance. Apa benda tu? Dulu orang kata CSR, tapi sekarang orang sebut ESG. Dan ESG ni sekarang ni banyak syarikat-syarikat besar yang buat secara terbuka ESG dia. Maknanya syarikat-syarikat seperti Petronas, TNB, Sime Darby, Sunway Group dan banyak lagi syarikat-syarikat di Malaysia dan di dunia. Syarikat-syarikat besar ni memang rancak mempromosikan environmental, social, governance ni sebab untuk dia maintain dia punya bisnes ya. Akan sampai satu peringkat nanti sebab bila disebut tentang environment, dia kena pastikan pengeluaran dia, barang dia tu tak akan mencemarkan alam sekitar dan tak akan menyebabkan tanah runtuh, tak akan menyebabkan air dan sebagainya. Dan sosial dia mesti ada engagement dengan ekosistem dia. Dan governance tu, biasalah governance dia kena jagalah betul-betul. Tak ada elemen-elemen rasuah, elemen-elemen tak betul semua. Mesti dibersihkan, barulah syarikat itu dikenali sebagai ESG dan diberi markah. Dan kalau kita tengok hari ini, Bursa Malaysia juga pun sudah memulakan carbon trading, platform carbon trading secara volunteer. Dan kita nak menujukan ke arah situ. Jadi ini semua adalah benda-benda baru dan kalau kalau ada fresh graduate yang datang dan instead of jadi tukang pasang solar, dia boleh meningkat daripada pasang solar terus menjadi usahawan solar dan terus terlibat secara korporat dan global investment because solar business is a global business. Kita pasang 1 kilowatt di sini, sama juga kita pasang 1 kilowatt di UK. Dan hari ini industri lain yang sedang rancak ke Malaysia ni ialah EV car. EV charging station,
EV car. Dan saya pergi ke UK, belajar di UK macam mana dia orang buat EV charging station. Kereta sikit, charging station tak ada. Kan? Orang drive daripada KL ke Penang. Nak pergi jauh je stres kan? Stres kan? Tak ada charging station. Kan? Dia balance 20%, mana-mana. Betul Kan? Jadi, adanya apps, adanya lebih banyak pelaburan dalam charging station, insya-Allah benda tu akan jadi lebih banyak. Dan baru-baru ni saya tengok Menteri pun ada sebut, kita perlu membina kenderaan elektrik ni pada harga di bawah RM1,000. Jadi su pun boleh pakai, anak-anak saya pun boleh pakai di kampus, student pun beli satu. Sebab kos bahan api kereta elektrik ni 50% lebih murah daripada fosil. Ya, kalau bubuh isi minyak kereta penuh RM30, RM50 kalau kancil. Tapi kalau charge yang kereta EV ni RM25 penuh, daripada 20% hingga 80%. Jarak perjalanan tu lebih kurang sama aja. So teknologi ini merupakan disruptif teknologi. Dia akan menyebabkan lama-lama keadaan yang ICE, internal combustion engine itu akan phase out. Jadi itulah harapan kita untuk tahun 2023 ini. Semoga kerajaan lebih peka, lebih committed pada decarbonization. Akhirnya yang mendapat nikmatnya kepada rakyat. Bukan industri yang dapat dari segi penjimatan kos. Rakyat juga dapat mengurangkan kos bil elektrik di rumah dan dapat menyumbang kepada pengurangan jejak karbon dan seterusnya dapat menikmati keadaan kehidupan yang lebih harmoni dan lebih aman dan lebih nyaman. Dan juga dapat dinikmati untuk generasi yang seterusnya kan. Okey, terima kasih Prof. Saya sangat suka dengan setiap perbincangan dan setiap kata-kata atau perkongsian yang diberikan oleh Prof pada pagi ini. InsyaAllah kita boleh sekali lagi bersama dengan Prof selepas ini untuk bincangkan lebih banyak berkenaan dengan topik kita Green Lifestyle ini. Kita nak break seketika, kembali selepas ini lagi topik menarik kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana. Titisan embun tersusun